ada stationery, okey, lepas tu ada pos laju, ada tombol pintu ni nak baiki, rosak. So agak-agak apa yang you all bayangkan kalau tengok gambar-gambar ni, Miss dalam perniagaan lah. Dalam sesuatu bisnes, dalam perniagaan, ini semua dikira sebagai apa ni? Of course lah sebagai belanja. Okay? Maksudnya dalam satu perniagaan mesti kena ada belanja untuk beli alat tulis, okay? Beli sampul surat. Lepas tu kalau ada kerosak pintu, okay, nak kena baiki. Okay? So semua perbelanjaan ni kita namakan dia sebagai belanja kecil ataupun belanja runcit. So kalau belanja-belanja runcit, kita perlu rekod di mana kalau ada urus niaga berkenaan dengan belanja runcit. Kita nak rekod kat mana? Okey, mesti kita kena rekod ada satu buku khas ataupun rekod khas untuk perbelanjaan yang jumlah dia kecil. Okey, dalam perniagaan. Kita tak perlu rekod kat buku tunai. Sebelum ni apa saja belanja yang melibatkan duit keluar, okey, yang guna duit cash ataupun duit cash di tangan atau di bank, kita akan rekod kat buku tunai. Okey, tapi untuk perbelanjaan kecil, okey, kita tak perlu rekod di buku tunai, tapi kita akan rekod di buku apa? Buku tunai runcit. Okey, jadi buku tunai runcit ni merupakan salah satu item untuk buku catatan pertama. Sebelum ni kita dah belajar journal, lepas tu buku tunai, dan item yang ketiga adalah buku tunai runcit. So hari ni teacher akan ajar macam mana you all nak record urus niaga ke dalam buku tunai runcit. Okay, so buku tunai runcit ni, kenapa kena buka buku tunai runcit? Sebab buku tunai runcit ni dia untuk rekod pembayaran amount kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan. Ingat dia adalah kita nak rekod pembayaran amount yang kecil ni, amount yang kecil. Okay, amount yang kecil. Maksudnya benda sesuatu belanja yang kecil-kecil, kita akan rekod dekat buku tunai runcit. Okey? Okey. Tujuan penggunaan buku tunai runcit, okey, yang pertama sebab kita nak kurangkan catatan belanja. Okey, nak kurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amount yang kecil dalam buku tunai. Okey, supaya dekat buku tunai tu belanja, ruangan belanja tu tak belanja yang kecil-kecil kita tak perlu masukkan kat buku tunai, kita masuk dekat buku tunai runcit. Okey, yang kedua untuk mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan yang amountnya kecil. Okey, tak perlu guna cek lah. Okey, so untuk buku tunai runcit ni kita akan guna sistem panja runcit. Okey, sistem panja runcit ni adalah satu sistem yang menguruskan dana tunai runcit perniagaan. Okey, maksudnya juruwang ataupun kerani kewangan dia akan peruntukkan sejumlah wang tunai pada awal setiap bulan untuk jelaskan segala perbelanjaan yang melibatkan amount yang kecil. Okey, jadi pada setiap hujung bulan perbelanjaan dia akan kiralah berapa jumlah perbelanjaan yang dah dibayar. Okey, jadi hujung bulan tu dia akan rekrutmen lah bagi wang yang telah dibelanjakan. Kita tengok berapa duit yang telah dibelanjakan untuk sistem panja wang runcit tu. Okey, so ni dia punya format buku tunai runcit. Okey, format buku tunai runcit dia memang tak sama dengan format buku tunai yang sebelum ni you all dah belajar. Okey, untuk format buku tunai runcit ni dia ada kolom dia lebih daripada buku tunai. Dia ada 8 kolom yang you all perlu tahulah. Okey, yang pertama tarikh. Tarikh apa-apa rekod pun mesti kena ada tarikh. Lepas tu butir, yang kedua butir. Okey, tarikh ni tarikh urus niaga berlaku lah. Okey, butir ni nama-nama akaun yang terlibat. Okey, yang folio dengan nombor voucher ni boleh skip lah. Maksudnya you all tak tulis pun tak apa. Tapi untuk kerja khusus, untuk in real memang kena adalah folio dengan nombor voucher. Tapi untuk tujuan peperiksaan, untuk item peperiksaan tak perlu nak masukkan. Okey, lepas tu untuk penerimaan dan pembayaran. Penerimaan debit, pembayaran kredit. Okey, maksudnya penerimaan ni berapa duit masuk. Okey, berapa duit masuk kita rekod dekat kolom penerimaan. Berapa duit keluar, okey, segala pembayaran yang melibatkan belanja tunai runcit kita akan rekod di kolom pembayaran. Untuk analisis bayaran ni, nombor 7 ni, analisis bayaran ni kita akan kelaskan
setiap belanja tu, sama ada belanja tu melibatkan duit pos ke, duit tambang ke, alat tulis ke, okey, belanja am atau pelbagai. Pelbagai ni belanja-belanja selain daripada 4 belanja ni. Okey. So untuk format buku tunai runcit ni, dia depends ya, ada kadang soalan dia memang sediakanlah format. Jadi you all just kena pasti urus niaga, lepas tu masukkan saja. Okey, tapi ada juga soalan yang tak sediakan format buku tunai runcit. So bila tak sediakan, you all kena buat sendiri dia punya kolom-kolom tu. Okey. So nanti boleh rujuk buku teks. Okey, boleh rujuk buku teks, ada format untuk buku tunai runcit dan penerangan lah berkenaan dengan buku tunai runcit. Alright. So kita tengok contoh soalan . Puan Mawar adalah pemilik Mawar Floris di Kangar Perlis. Dia menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panjar dengan nilai panjar berjumlah RM300. Okey. Ini yang dimaksudkan sistem panjar tu, maksudnya setiap perniagaan dia memang ada dia dah bajet dah berapa untuk panjar wang runcit dia. Maksudnya dia boleh belanjakan berapa untuk belanja-belanja kecil dalam perniagaan tu. Macam Mawar Floris ni dia belanjakan RM300. So sebulan dia boleh guna apa item yang belanja-belanja kecil ni sebanyak RM300. Okey, so kita tengok apa urus niaga untuk Mawar Floris ni. Okey. Okey, kita tengok dia punya urus niaga. Start daripada baki buku tunai runcit RM92. Okey, apa maksud baki buku tunai runcit RM92? Ini adalah baki apa? Ini adalah baki duit lebih daripada bulan lepas. So, kita buat untuk bulan April kan. Jadi bulan Mac dia ada lebih RM92. RM92 ni kita carry forward untuk bulan April. Untuk bulan 1. Okey? Alright. So okey, so kita tengok dia punya urus niaga. Okey, urus niaga, kita tengok satu-satu urus niaga. Yang ni rekrutmen dengan cek. Dia buat tanda soal ni, dia suruh kita kira berapa kerani kewangan ataupun juruwang perlu keluarkan cek untuk nak cukupkan belanja runcit bagi tempoh bulan April tu. Okey, tadi soalan beritahu, soalan cakap dia peruntukkan RM300 kan. So dia ada baki yang lepas RM92. Jadi tolaklah 300 tolak RM92. So dapatlah berapa yang perlu kerani kewangan keluarkan cek untuk top up perbelanjaan bagi tunai runcit. Okey. So bayaran untuk kereta A4 yang ni RM36. Bayaran untuk pewangi pejabat yang ni RM25. Ini semua item-item yang perlu dimasukkan dalam buku tunai runcit lah. Okey, tapi untuk bayaran kepada perniagaan Matahari 2685 ni kita tak masukkan. Ini buku tunai kan? Sebab ini bukannya belanja runcit ni. Okey, ini belanja biasa dalam perniagaan bukan belanja runcit. Okey, yang ni pun sama, 12 hari bulan ni tak masukkan. Okey, tapi 15 hari bulan ni perlu masuklah bayaran untuk surat khabar dan majalah. Okey, 17 pun sama. 18 dengan 21 hari bulan tu tak masuk. Okey, 22 hari bulan dan 25 hari bulan ni kita masukkan RM53 dan RM30. Lepas tu 29 hari bulan dan 30 hari bulan tu pun kita tak masukkan. Itu adalah belanja yang perlu dimasukkan ke dalam buku tunai. Belanja ataupun hasil lah, terima cek kan. Ni melebihi daripada buku tunai runcit lah. Okey. So macam mana kita nak sediakan, dia kata anda dikendaki menyediakan buku tunai runcit. Okey, macam mana nak sediakan buku tunai runcit? Okey. Okey, ni tak tengok. Okey. Okey, first kali kita nak sediakan buku tunai runcit macam biasalah. Kita akan masukkan, ini dia punya format kan, kita akan masukkan dia punya baki dulu. Okey, April 1 masukkan baki BB. Okey, masukkan baki BB. Berapa duit yang bulan Mac punya, duit lebih. Ada baki berapa ringgit? Ada baki RM92. Ini dia beri dalam soalan So kita masukkanlah baki tu dekat, of course lah dekat penerimaan. So segala belanja dia kita akan rekod dekat pembayaran. Okey, lepas rekod kat pembayaran baru kita buat analisis. Bayaran tu untuk apa? Untuk alat tulis ke, untuk belanja pos ke ataupun belanja
pejabat. Okey. Okey, yang ni 208 ni yang teacher beritahu yang berapa rekrutmen kerani kewangan perlu keluarkan cek untuk top up perbelanjaan runcit sepanjang bulan April. Sebab dah ada balance yang bulan Mac punya RM92. Jadi dia hanya perlu keluarkan cek sebanyak RM208 lah untuk cukupkan 300 wang peruntukan sepanjang bulan Mac untuk belanja tunai runcit dia. Ingat macam mana nak dapatkan berapa perlu kerani kewangan keluarkan cek untuk top up perbelanjaan buku tunai runcit. Kita perlu tahu dulu berapa duit lebih yang ada untuk bulan sebelumnya. Okey, macam ni duit lebih dia ada RM92 kan. Jadi 300 tolak RM92 dapatlah RM208. RM208 ni yang perlu juruwang ataupun kerani kewangan keluarkan. Keluarkan cek untuk supaya ada cash sebanyak 300 cash di tangan untuk perbelanjaan runcit, perbelanjaan kecil-kecilan tu. Okey, faham ya? Alright. Okey, yang pertama untuk urus niaga kertas A4. Okey, untuk urus niaga kertas A4, kita akan rekod RM36 tu dekat pembayaran. Selepas rekod dekat pembayaran, kita perlu buat analisis bayaran. Maksudnya RM36 ni bayar untuk apa? Kenapa duit keluar sebanyak RM36? Duit keluar RM36 sebab analisis bayaran dia adalah untuk alat tulis. Okey, macam mana nak tahu? Tengok pada urus niaga yang diberi dalam soalan. Okey, kita tengok urus niaga yang seterusnya. Pada 6 hari bulan, butir dia pewangi. Pewangi, tak payah tulis membeli pewangi, tak payah. Kita ambil dia punya butiran saja, iaitu pewangi. Maksudnya dia beli pewangi lah sebanyak RM25. Duit keluar RM25 sebab beli pewangi. So, pewangi tu dia akan masuk kategori bukan alat tulis, bukan belanja pos, tapi kategori belanja pejabat. Okey, ini masuk analisis. Analisis ni kita detailkan segala belanja yang telah dikeluarkan. Maksudnya berapa duit yang keluar tu. Okey, dekat pembayaran ni kita kena detailkan dekat analisis bayaran. Okey, dibayar sebab apa? Untuk apa? Tujuan apa duit tu keluar? Bayaran untuk apa belanja runcit tu? Okey, macam 8 hari bulan ni stamp dan pos. Jadi sebanyak RM20 duit keluar, pembayaran RM20. Jadi kita letak analisis dia dekat belanja pos. Okey, seterusnya surat khabar dan majalah. Surat khabar dan majalah ni kita akan letak dia dekat belanja pejabat. Okey, maksudnya kita record dulu pembayaran dia berapa. Lepas record pembayaran berapa, you all kena buat analisis. Okey, buat analisis tu kita perlu tentukan bayaran itu untuk apa. Sama ada alat tulis, belanja pos atau belanja pejabat. Okey, seterusnya kertas dan dakwat. So, kertas dan dakwat ni kita tulis dulu pembayaran sebanyak RM58. Lepas tu dia punya analisis bayaran dia dekat alat tulis. Okey, lepas tu ada bungkusan pos. Okey, bungkusan pos sebanyak RM53. Rekod dulu berapa bayaran dia. Lepas tu kita akan rekod dekat belanja pos. Okey. Okey, last kali ni ada membaiki pintu pejabat. Okey, sebanyak RM30. Jadi membaiki pintu pejabat RM30, kita akan rekod dia dekat belanja pejabat. Okey, sorry, sepatutnya kena ada kat sini Sini RM30. Membaiki pintu pejabat. Okey. Okey, lepas tu bila kita dah record semua urus niaga, okey, kita perlu tambahkan, totalkan semua jumlah pembayaran ni. Sebab kita nak tahu ada duit lebih tak untuk tempoh bulan Mac tu. Okey. Okey, so dia dah dapat. Okey. Semua sekali dia belanjakan ni adalah RM244 kan. Okey, yang diperuntukkan adalah RM300. Jadi dia ada baki sebanyak RM56 sebab peruntukan RM300. Okey, dia ada baki HB sebanyak RM56. RM56 ni dia akan carry forward untuk bulan Mei lah. Okey, jadi ni kita perlu wajib tulis bila ada baki HB mesti ada baki BB. So baki BB sebanyak RM56 ni tak akan duduk dekat pembayaran, dia akan duduk dekat penerimaan. Okey, maksudnya nanti bulan Mei nanti dia akan guna sebanyak ada duit lebih sebanyak RM56. Okey, so bulan Mei nanti bank juruwang ataupun kerani kewangan hanya perlu keluarkan cek sebanyak RM244. Tak perlu RM300 lah sebab dah ada baki RM56.
Okey, so yang ni perlu dikeluarkan hanya RM244 untuk cukupkan 300.